Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat memulakan hari ini dengan hadir dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia, majlis yang paling digalakkan bagi kita untuk mengadakannya. Alhamdulillah hukumnya wajib. Anda menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah diwajibkan, difardukan atas sekalian muslimin lelaki dan juga muslimah wanita. Dan orang yang berada dalam majlis ilmu itu dikira sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Dan kita begini, seolah kita berjuang di jalan Allah lah, tak payah pergi ke Palestin, dapat pahala perjuangan. Karena itu jaminan dari Nabi. Apa kata Nabi? Man kharaja min baiti fi talabil ilmi
Fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumah. Kalau tak sempat balik, mati dia sebelum sempat sampai rumah dia balik, dia mati itu syahid. Kalau perempuan syahidah, kalau kami syuhada, kalau seorang menjadi syahid lelaki, kalau seorang perempuan menjadi syahidah. Kalau kami syuhada, itu yang kita tahu syuhada itu di antara golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama Rasul-Rasul, yang kedua Nabi-Nabi, yang ketiga sahabat-sahabat besar, yang keempat wali-wali Allah, yang kelima orang-orang yang mati syahid, yang keenam orang yang sangat sabar, dan yang ketujuh orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu 7 golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuk besarnya bab kehakiman. Nah, bila kita ada keluarga, adalah hakim, ada pemimpin, ada pengikut, itu tentang kehakiman. Dan kita sekarang ini masih tertumpu kepada kekeluargaan. Dan pada pagi ini wajib adil antara isteri-isteri. Ini saya ngajar je lah, bukan ada pengalaman pun. Saya jadi isteri je, isteri tak ada. Mana? Ada lah. Kalau banyak, dia kena adil antara satu sama dua, satu sama lain. Kalau 2, ada 3, ada 4, kena adil. Kalau seorang pun kena adil juga, tapi boleh sampai 4. Tapi oleh kerana yang bercakap ni ada penyakit apa? Penyakit TB. Maka satu je lah ya. Tahu apa penyakit TB? Penyakit takut bini. Itu seorang je. Padahal boleh 4. Tak lebih, nanti tu. Dapat masuk syurga besok. Nah, orang masuk syurga besok, tuan-tuan dan perempuan, dia paling common, paling budi, paling curut, paling tak guna, dia dapat 72 orang bidadari sebagai isteri dia, sebagai pasangan hidup dia. Paling common tu 72. Nah, orang yang macam Ustaz Azhar ni tu tak tahu lah berapa parti dapat ni. Paling common, paling curut, paling tak guna 72 atau 72 you know. Itu di syurga besok. Baik, untuk pagi ni kita baca je ya. Wajib adil antara isteri-isteri. Sekiranya seorang lelaki itu mempunyai 2 isteri atau lebih dari 2, maka wajiblah dia berlaku adil antara isteri-isterinya itu. Adil itu artinya bukan sama rata. Adil itu ikut keperluan. Kalau dia ada 2 isteri, seorang isteri itu ada 5 anaknya, seorang isteri itu beranak tidak. Adil itu mesti sama banyak bagi belanjanya. Ya, 5 anak itu keperluan 5 anak lah. Yang seorang lah. Itu namanya adil, ikut keperluan. Bukan mesti sama rata, bukan mesti sama. Si yang pertama bagi RM500, yang kedua pun RM500. Sedangkan isteri yang pertama tu ada 5 anak. Isteri yang kedua tu belum anak lagi. Jadi pulangnya berbeza-beza. Itu namanya adil kan. Nah, jika ia tidak adil, nescaya ia akan terjerumus ke dalam bahaya dan dosa. Kalau tidak adil, jadi zalim. Orang zalim, dia akan diazab dulu di dalam neraka sebelum dia keluar dari neraka itu dan dapat nikmat surga ya. Itu zalim. Dosa ada 2. Satu dosa besar, lagi satu dosa kecil.
Yang berani-berani benar pula buat dosa kecil tu. Dan dosa besar lagi dia takut. Dosa kecil yang berani benar. Kerana dosa kecil ni boleh jadi dosa besar. Dia tak tinggal dosa kecil. Dengan 6 tempat, 6 perkara, 6 sebab. Dosa kecil boleh jadi dosa besar. Yang pertama meringan-ringankan dosa kecil. Alah, dosa kecil jadi dosa besar. Makanya remeh dosa kecil, alah kan dosa besar, dosa kecil aja. Jadi dosa besar. Yang kedua, tidak takut pada dosa kecil. Dia tak takut pada dosa kecil kerana dia banyak ibadah-ibadah yang lain. Apabila bukan malangkan aku tahajud habis dosa kecil itu jadi dosa besar. Tak habis, tak hapus dengan kebanyakan, tak hapus dengan ibadah dia, tak hapus dengan kebagusan selepas melakukan kejahatan, selepas dosa dibuat lain tak hapus. Kalau dosa kecil dia terhapus dengan wuduk, boleh hapus, sebelah semayang dihapus dan sebagainya. Itu dosa kecil. Ini kalau jadi dosa besar, kena taubat baru terhapus. Yang kedua. Yang ketiga, menunjuk-nunjuk buat dosa kecil itu. Tunjuk pada orang. Contohnya saya lah, pakai seluar pendek. Itu tangkap gambar, selfie. Apa buat selfie? Tangkap gambar dia sendiri. Itu masuk dalam TikTok, masuk dalam Facebook. Semua orang tengok, semua orang dalam Malaysia tengok. Saya Facebook aja kawan je pun 5,000, semua 5,000 orang tengok. Ketika itu jadi dosa besar, ya. Menunjuk pada orang melakukan dosa kecil. Yang ketiga, yang keempat, istiqamah melakukan dosa kecil. Jadi dia dosa besar. Berterusan. Asal keluar pakai seluar pendek, asal keluar pakai seluar pendek, asal keluar pakai seluar pendek. Jadi dosa besar. Yang kelima, bermegah-megah. Rasa megah melakukan dosa kecil tu. Tengok aku ni, sporting ni. Udah tua pun pakai seluar pendek lagi. Jadi dosa besar. Yang kelima. Yang keenam, kalau dosa kecil itu dilakukan oleh orang-orang yang ada pengaruh terhadap orang lain. Contohnya perempuan, kalau Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? Kenapa? Kenapa? Dia jadi contoh pada orang lain. Kenapa kamu pakai seluar pendek ni? Alah, Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek. Jadi dosa besar. Padahal orang lain dosa kecil, dia seorang dosa besar. Itu 6 tempat. Dosa kecil boleh jadi dosa besar. Bila dia dah jadi dosa besar, dia tak terhapus dengan kebaikan, tak terhapus dengan ibadah, tak terhapus dengan apa? Pahala melakukan perkara-perkara yang disunatkan, tak terhapus. Kena taubat betul-betul. Dengan syarat-syarat dia. Syarat taubat ada 3 kalau dosa dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, menyesal. Mesti menyesal betul-betul. Itu kalau dosa dengan Allah Ta'ala. Tanda orang menyesal itu menangis. Dia menangis kan menyesal melakukan dosa-dosa itu. Ya, dia menangis. Tapi bukan semua orang menangis menyesal. Dan bukan semua orang menyesal itu menangis. Ada yang pura-pura aja tak terima dia. Dia mesti dengan rasa hati dia, dengan ikhlas menangis betul. Menyesal betul. Yang kedua, meninggalkan dosa yang dilakukan itu. Kalau dah jadi dosa besar, tinggalnya, tak buat lagi. Yang ketiga, dia berazam tidak akan melakukan dosa itu lagi. Dia bercita-cita tak nak melakukan dosa itu lagi. Berazam, bertekad tak nak melakukan dosa itu lagi. Itu 3 syarat kalau ada dosa dengan Allah Ta'ala. Kalau dengan manusia, kena selesaikan dengan manusia. Kena sampaikan, kena sempurnakan hak manusia terhadap dirinya. Hak manusia terhadap manusia yang lain ada 4. Nak selesaikan dengan manusia ni. Ada 4 perkara. Yang pertama, maruahnya atau maruahnya. Selalu dia menjatuhkan maruah orang. Menghina-hina orang lain. Sampai malu kawan tu. Maka kena minta maaf. Minta ampun dengan dia. Selagi tak minta ampun, Allah tak ampunkan dosanya. Selagi dia tidak mengampunkan dosa orang tu, kena minta maaf. Tak maaf dia, saya jatuhkan air muka dulu. I drop your water face.
Minta maaf ya. Pang tamponya apa buat? Apa buat tamponya? Nah, lawan tak apa dah dosa. Walaupun dia besar, yang nampak tu kecil je. Dia lawan yang tak terhapa dosanya. Kena senyum, maaf ye. Pang tampak lagi buat, maaf ye. Untuk apa kamu ya? Nanti aku ambil parang. Dia pun pergi kenapa ambil parang. Itu buat. Lari, jangan tunggu ya. Itu maruah. Yang kedua agamanya. Agamanya dengan sewenang-wenang kita mengatakan orang itu kafir. Jangan sewenang-wenang kita mengatakan orang itu sesat. Jangan sewenang-wenang kita mengatakan orang itu munafik. Takut dia bukan munafik. Lebih-lebih kalau dia ahli kiblat, ahli menghadap kiblat, ahli semayang, puasa sama ahli kiblat ya. Jangan sewenang-wenang. Ini ingat nih, orang pas. Saya pun orang pas juga. Jadi jangan mudah menuduh orang tu sesat, menuduh orang tu munafik, menuduh orang tu kafir. Nah, cuma kalau dia terang-terang nampak kekufurannya, itu jangan pula kita kata dia bukan kafir. Nampak kita tunggu, dia boleh lepas semayang. Semayang cara orang kafir lah, boleh lepas semayang. Nyembah patung banyak. Ataupun dia bawa kabadi, kita pun dia. Terus, well. Nampak itu tu. Dia fikir well. Jangan kita dia tak kafir pula. Itu kena katakan dia kafir. Kerana barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia adalah kafir. Man lam yakfur kafiran wa huwa kafirun. Man lam yakfur kafiran wa huwa kafirun. Wa huwa kafirun. Siapa tidak mengkafirkan orang-orang kafir, maka dia adalah kafir. Tapi orang beriman jangan. Jangan katakan dia itu kafir. Karena man yakfur mu'minan fa huwa kafirun. Siapa mengkafirkan orang beriman, maka dia adalah kafir juga. Jadi kan kita tak tahu. Soal kufur, soal kafir, munafik itu benda dalam hati. Kita tahu, Allah hanya tahu. Kita jangan sewenang-wenang. Itu hak manusia terhadap manusia. Yang kedua ya, agamanya. Yang ketiga, hartanya. Kalau dia pernah minjam dari orang tua, pulangkan. Ganti balik atau minta halal dengan dia. Ya, hartanya, jaga. Meh ke, duit ke, apa-apa lah. Kena selesaikan masalah duit dia dengan manusia yang lain. Sehingga dia menghalalkan ataupun dia bayar harga dan sebagainya. Itu harganya ya. Yang keempat sekali, keluarganya. Orang kita anaknya, keluarga kita orang tu. Tampuk anak yang punya anak budak kecil itu kita tampuk dia. Lalu kita kena minta ampun. Kena minta ampun dengan bapaknya. Kena minta ampun dengan penjaganya. Itu empat. Hak seseorang manusia terhadap manusia yang lain. Bila selesai empat tu, baru diterima taubatnya. Kalau dia tak terima taubatnya, jadi itu dia ya. Itu orang adil tu. Ya. Jika ia tidak adil, nescaya ia akan terjerumus ke dalam bahaya dan dosa. Bila dosa masuk neraka, kalau tak diampun oleh Allah Taala. Saya lalu nanggung neraka kan tak? Neraka tu tempat seronok ke tempat sengsara? Tempat seronok ke tempat azab? Tempat azab tak lalu kita nak nanggungnya. Api neraka itu selemah-lemah, itu saya dah sebut banyak kali di sini pun. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Tak sampai dalam nohornya. Ini ada orang jadikan neraka sebagai gurauan, lantak lah. Jadi bergurau bab-bab neraka. Lantak lah. Aku sampai masuk neraka, apa ni kena ya? Seolah-olah itu benda bahan gurauan. Padahal dah masuk tu, baru jerat peti. Jerat peti tau. Rabbana absarna
wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kata Allah. Surah Sajdah, setiap kami jemaat dibaca itu imam. Rabbana wa Tuhan kami absorna, kami dah lihat kami neraka tu. Menggunung-gunung, tak lalu namanya, ya Allah. Nah, api neraka tu kalau bersentuh dengan besi, kayu besi tu. Bersentuh dengan kayu, untung kayu tu. Bersentuh dengan kulit manusia, habis haput kulit manusia tu, jadi debu, jadi habuk. Nah, itu kami dah nengok, dah nampak. Nah, bila dah nengok tu baru yakin. Latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu akan diperlihatkan neraka yang bernama jahim dan kamu akan melihatnya dengan keyakinan. Oh yakin, baru betul weh. Itu neraka. Tak ada belum namanya. Nah, kami dah lihat. Wa sami'na, betul wa sami'na. Kami dah dengar detik-detik dalam neraka tu. Aduh. Nah, ayo. Tu orang mana agaknya? Orang India lah. Ayah. Orang mana tu? Orang Beijing. Oh my God. I cannot stand this. Apa tu? Orang mana tu? Orang mana agaknya? Orang Amerika lah. Atau orang England. Itu benar ke? Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Nyesal benar dia dalam dunia dulu. Nak buat apa? Na'mal solehan. Nak beramal dengan amal soleh. Apa arti amal soleh? Tuan-tuan dan puan, apa arti amal soleh? Nak buat apa saja ikut Islam. Itu namanya amal soleh. Apa saja dibuat ikut cara Islam. Semayang cara Islam, pakaian cara Islam, mencari rezeki cara Islam, akhlak Islam, berekonomi cara Islam, berniaga cara Islam, nikah kahwin cara Islam, penulis apa lagi, bermasyarakat cara Islam, didik anak cara Islam, didik isteri cara Islam, itu baru namanya amal soleh. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Sekarang ni kami dah yakin. Benar. Apa kata Rasul tu betul. Apa kata Ustaz tu betul. Apa kata Ustazah tu betul. Baru yakin. Masih tak guna lagi dah. Dah lambat. Di akhirat tu tak ada guna misal lagi dah. Nak misal sekarang. Baik. Kemudian sabda Rasulullah SAW. Tengok hadis ni. Apa kata Nabi? Man kanat indahum ra'atan falam ya'dilu bainahuma ja'a yaumal qiyamah. Apa? Wasiqahu ma'id. Tak ada yang hati dia. Wasyiqahu ma'il. Artinya cakap Melayunya apa? Barang siapa mempunyai dua orang isteri dan ia tiada berlaku adil antara keduanya, nescaya dia datang di hari kiamat sedang sebelah bahunya miring. Bahunya sengit sebelah. Kerana dia bukan sebelah. Isteri muda dia benar sayangnya. Tak pernah marah pun. Pujuk aja, gurau aja lari. Nyanyi aja dengan isteri muda. Dengan isteri tua nengkin aja. Mana terbang dia? Kata aku dah. Dengan isteri tua, isteri muda. Kemana bang? Kemana terbang? Mau nak pergi dia mau sama-sama. Itu isteri muda. Agaknya itu saya bukan ada pengalaman pun. Esok miring. Tahu miring? Sengit baunya sebelah. Jalan nyengit. Kenapa? Dia tidak ada di antara dua isteri. Itu kalau ada dua atau empat, lagi tahu. Sebab yang paling baik di antara kepada isteri-isterinya siapa? Ialah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad tu sekaligus bersama dengan isterinya 9 orang. Semua isterinya ada 11 orang. Tapi sekali semasa hidupnya 9 orang tu sekali bersama dengan dia. Tak ada siapa pun isteri-isterinya komplain dengan dia. Semua sayang. Dia cukup adil. Cukup kasih sayang terhadap isteri-isterinya. Tak pernah nengkin pun. Tak pernah
Tak orang zalim dalam mereka. Itu lagi ya. Jadi kita contoh lagi ya. Boleh dia. Kalau tak itu miring jadinya. Alright. Sambung lagi. Hak suami atas isteri. Suami ada hak atas isteri, isteri pun ada hak atas suami. Ya, ada pun hak suami atas isteri sangat besar. Besar. Ya. Isteri kena jaga. Hak suami itu jaga betul. Sangat besar. Nah, dan menunaikan hak itu dengan baik akan menghasilkan pahala yang besar. Kalau kita tunaikan dengan baik, dapat pahala yang besar. Nah, itu untuk menjadi isteri itu. Jadi suami isteri kahwin itu. Semayang dia pahalanya. Nah, kalau dia beristeri dia semayang 70 kali ganda pahalanya daripada orang yang bujang. Sebab itu siapa yang belum kahwin, kahwin. Supaya dia dapat 70 kali ganda. Bukan sekali ganda ya, 70 kali ganda. Kalau dia ada isteri. Itu baru semayang tu. Bagi nafkah isteri tu. Sesuatu dia makan tu, sekali dapat pahalanya. Nah, itu seterusnya. Menyonong isteri tu. Nah, tapi isteri lagi senang. Nak masuk syurga isteri tak ada banyak tugas. Nah, buat 4 perkara aja. Dengar isteri ni 4 perkara aja. Dia boleh pilih mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Nah, yang pertama tugas isteri yang ni hak isteri terhadap suami. Tugas dia. Yang pertama dia semayang 5 waktu sehari semalam. Jangan miss. Setiap kali 5 waktu jangan miss. Itu yang pertama. Yang kedua puasa di bulan Ramadan. Cukup bulan Ramadan puasa. Kecuali datang manik. Datang manik. Tak tahu apa datang manik. Datang perkara yang menegah dia daripada melakukan ibadah. Contohnya datang haid, puasa. Itu namanya manik. Min alif non ain. Itu namanya manik, bukan sungai manik. Sesuatu yang menegahkan dia daripada melakukan ibadah. Kalau tidak, dia puasa. Bulan Ramadan puasa. Yang kedua. Yang ketiga, taat 100% kepada suami. Mesti 100%. Kecuali perkara-perkara yang melanggar syariat. Itu tak usah taat. Kalau tidak melanggar syariat, dia taat 100%. Ya? Ikut je apa kata suami tu. Raya ni kita balik rumah bapak saya, mak bapak saya, ikut je. Jangan bantah. Ini bantah banyaknya. Saya sudah kita beli rumah mak bapak ayah, mak bapak abang. Tahun ni rumah bapak saya pula ni. Jangan. Itu hak dia. Hak suami tu ya. Jadi 100% tu. Baca dalam kitab Muhammad 100% taat kepada suami. Dalam kitab Muhammad tu ada ceritakan seorang isteri dipesan oleh suaminya jangan keluar. Sehingga aku balik. Dia pergi mengumbar, pergi musafir. Jangan keluar dari rumah ni sehingga aku balik. Dia pun duduk dalam rumah tu. Duduk beberapa lama ketika itu datang satu utusan. Adik yang datang. Ngabur kepada isteri itu, bapaknya sedang sakit tenang. Bapak isteri itu sedang sakit tenang. Dia kata, tak apalah dek, gitu dek. Saya tak boleh keluar ni, kakak tak boleh keluar ni, gitu. Kakak dah janji dengan suami kakak, tak boleh keluar dari rumah ni, gitu. Kerana suami kakak besar jangan keluar. Jadi kakak iringan doa aja lah. Begitulah. Bapak sakit untuk boleh balik. Tak nak balik. Tak lama lepas itu, 3 minggu lepas itu, datang lagi adik itu. Ngakukan bapaknya itu dah meninggal. Yang sakit itu dah meninggal. Dia pun nangis ya. Tapi tak boleh keluar rumah dia. Tak boleh nak ziarah punya. Kerana dia dah berjanji. Tak ada, selagi tak balik suami dia tak keluar dari rumah. Jadi, dia di rumah lah. Sehingga jenazahnya diuruskan dengan selamat dan segala-galanya. Begitulah. Kemudian selepas itu
baru balik suaminya. Bila balik suami pun cerita, suami pun kira-kira menyesal juga tak benar kita keluar daripada rumah. Tapi mana buat benda dah berlalu. Lepas itu banyak orang bermimpi. Ya, bukan seorang aja, bukan suami aja, banyak orang bermimpi bahawa bapaknya itu diampunkan dosanya. Segala dosa bapa itu diampunkan dosanya kerana dia anak itu taat kepada suami. Dan dia ikut perintah suami. Terus dia masuk syurga. Walaupun asalnya dosa tapi diampunkan dosanya, terus masuk syurga. Banyak orang mimpi, bukan seorang dia. Di atas kerana taat dia. Yang ketiga, 100%. Kewajiban yang keempat, jaga maruahnya dan maruah suami ketika ketiadaan suami itu. Hartanya dijaga, maruah semua dijaga ketika ketiadaan suami di rumah. Ini 4 perkara. Kalau boleh dilakukannya, kata Nabi, kamu masuklah ke dalam syurga ikut mana-mana pintu yang bermandang. Masuk dalam syurga yang mana kemandang. 8 syurga itu masuk nak mana? Nak syurga Firdaus boleh. Nak syurga Jannatul Naim boleh. Nak Jannatul Ma'wa boleh, Jannatul Adnin boleh, Darussalam boleh, dan sebagainya. Masuklah mana-mana pintu yang kemandang. 4 je. Dia tak payah berjihad. Isteri tak payah berjihad. Malahan isteri ni tahu dah, wajib ke tak wajib memasak? Dengar elok. Isteri ni wajib ke tak wajib memasak? Tak wajib. Lain kali bawa suami nak. Boleh demo ya. Tak wajib masak. Boleh dia tak nak masak, tak ada dosa. Malahan perempuan dengar dia, dia tak wajib menyusukan anak, tak wajib. Isteri tak wajib menyusukan anak walaupun dia ada susu. Dia tak wajib. Itu tugas suami. Tentunya suami nak menyusukan anak, dia bukan ada susu. Cari ibu susu. Orang Arab dulu selalu mencari ibu susu ya. Tugas dia itu tempat tadi. Ya, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat 100% kepada suami, dan yang keempat, jaga maruah dan harta suami ketika ketiadaan. Cari, pilihlah mana syurga dan mendak. Ya, tak payah berjihad, tak payah berdakwah, tak payah mencari rezeki dan sebagainya. Itu kewajiban suami. Alright. Tengok apa hak suami terhadap isteri ya. Adapun hak suami atas isteri sangat besar. Dan menunaikan hak itu dengan baik akan menghasilkan pahala yang besar. Dengan pahala besar. Bila ditimbang tu pahala banyak benar. Bila banyak pahala benar. Bila ditimbang tu pahala banyak, dosa sikit benar. Sentiasa dapat keredaan Allah. Teman dengar ke ayat ni? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Nak apa Allah redha? Nak syurga Allah redha, nak makan yang syurga Allah redha, nak pakai yang syurga Allah redha, nak amalkan syurga Allah redha, nak hiburan di syurga Allah redha, nak kenderaan syurga Allah redha. Ya? Kalau lelaki hendak bidadari Allah redha, kalau berat timbangan kebajikan. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu. Apa? Wa ummu hawiyah. Dan barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahalanya ringan no. Nah. Sikit no pahalanya. Dosanya berat. Nah, ojanya lari ngumpat aja. Asal keluar mau kait kita ada aja. Itu pakai pula t-shirt. Depan tu lewat, kiss me. Belakang tu lewat, no problem. Jadi apa kau itu? Jadi bila ditimbang berat dosanya. Semayang 2 kali setahun saja. Cuma sebenarnya. Mengapa? 2 kali setahun mengapa? Memang kaya. Itu pun kerana ada tudung baru.
Nah, ada gelang panjang bahu, mana juga orang, kalau dia. Nah, jadi bila ditimbang, bukan menurut dosa. Pahalanya ringan aja. Maka maknya adalah hawiyah. Bermakkan hawiyah. Wa ummuhu hawiyah. Maka maknya adalah hawiyah. Hawiyah itu benda. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Neraka, api neraka yang bersangatan nyala. Jadi maknya anak apa buat dia mak? Dia minta orang beranak kan? Anak umur setahun apa buat dia mak? Dia peluhnya, didakapnya, digosok-gosoknya, dilambung-lambungnya. Lagi apa? Ditimang-timangnya. Pokoknya yang imamnya, yang meluhnya, menciumnya, yang mendekat itu siapa? Api neraka yang bersangatan nyalanya. Tak benar? Itu dia. Ya? Jadi kena buat baik supaya nanti pahala yang besar, pahala yang banyak, dosa yang sedikit. Menghasilkan dosa yang besar dari kalau lalai. Ya? Tengok baca balik. Adapun hak suami atas isteri sangat besar dan menunaikan hak itu dengan baik adalah menghasilkan pahala yang besar pula. Bagi isteri mendapat pahala, suami dapat pahala. Bagi isteri manakala mengabaikan dan melalaikan hak itu akan menghasilkan dosa yang besar. Dosa besar itu panggil orang zalim. Kalau dosa kecil dipanggil fasik. Orang yang melakukan dosa besar dipanggil orang zalim. Dia beriman tapi dia zalim. Orang yang melakukan dosa kecil dipanggil orang fasik. Nak mana? Nak zalim ke nak fasik? Nak zalim ke nak fasik? Dua-dua tak nak ya. Kerana dua-dua itu menjadi ahli neraka betul. Penghuni neraka ada 6. Tengok dia. 6 golongan menjadi penghuni neraka. Yang pertama orang kafir. Orang kafir ada 4. Ada 4 jenis orang kafir. Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Yang keempat munafik. Itu kafir betul ya. Yang pertama murtad. Apa itu murtad? Ditolak imannya, dikira sebagai orang tak beriman, itu namanya murtad. Karena dia melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidahnya. Seperti menghina Al-Quran, murtad. Menghina Rasul, murtad. Menghina sunnah Rasul, murtad. Menghina hukum-hukum Allah, murtad. Menukuh-nukuh hukum Allah, murtad. Benda yang haram, katanya harus, murtad. Ditolak, walaupun dia tak mengaku, walaupun dia mengatakan dia beriman lagi, tapi Allah tolak. Kenapa murtad? Yang kedua musyrik. Musyrik dia menerima Allah sebagai Tuhan, tapi di samping menerima Allah sebagai Tuhan, dia nyembah lain daripada Allah. Itu musyrik. Ya? Dia nyembah api, musyrik itu. Padahal dia percaya Allah itu Tuhan. Dia nyembah matahari, dia percaya Allah itu Tuhan, tapi nyembah matahari juga. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah Taala. Kalau perempuan musyrikah. Kalau lelaki musyrik, kalau perempuan musyrikah. Kalau kami musyrikin. Yang kedua. Yang ketiga mulhid. M-U-L-H-I-D. Mulhid. Min lam ha ya dal. Orang yang tak percayakan agama. Dia tak percayakan Islam, tak percayakan Christianity, tak percayakan Hinduism, tak percayakan Buddhism. Dia free thinker. Tahu free thinker? Boleh fikir apa tindak aja. Dia tak percayakan Tuhan. Dia tak percayakan ada syurga dan neraka. Dia tak percayakan ada hisab dan sebagainya. Itu namanya orang mulhid. Sosialis dia juga. Komunis dia juga. Itu mulhid. Orang tak ada agama. Yang keempat, munafik. Apa arti munafik? Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu orang munafik. Di antara 4 golongan tadi, yang kafir orang itu, yang mana Allah maaf sekali, yang mana Allah murka sekali, munafik.
Munafik ya. Sebab itu orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terbawah dalam neraka. Allah kata dalam Quran ya. Apa kata Allah dalam Quran? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terbawah dalam neraka. Karena Allah murka sangat. Orang munafik ini dia pura-pura jadi orang beriman, padahal dia tak beriman. Nah, tanda-tandanya Allah sebut banyak dalam Quran. Dia tak juga ada di cerita orang munafik. Nah, di antaranya apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik itu apabila mereka berada di kalangan orang-orang beriman, mereka kata kami beriman, kami semayang sama kamu, kami selawat sama dengan kamu, kami zikir sama dengan kamu, kami tahlil sama dengan kamu, kami beriman. Kata. Nah, aku pakai sopan juga, aku pakai jubah juga, aku pun pakai burdah juga. Apa dengan kamu? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, geng-geng mereka kata aku bersama dengan kamu, bukan bersama dengan orang beriman tadi, bersama dengan orang komen. Nah, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Adapun aku dengan orang beriman tadi, olu-olu aja, acah-acah aja. Aku semayang betul, acah-acah aja. Nah, aku zikir bukan zikir betul, aku acah-acah aja. Mustahzi'un, main-main aja. Olu-olu aja. Nah, itu di antara tanda. Tanda orang munafik itu, di kalangan orang beriman dia macam orang beriman, di kalangan orang kafir dia macam orang kafir. Dia boleh berubah warna, macam sesumpah. Tahu apa sesumpah? Allah dia tak kenal sesumpah kan? Sesumpah tu, itu yang duduk pekan di kampung tahu apa sesumpah. Dia boleh berubah warna. Kalau latar belakangnya hijau, kulitnya hijau. Kalau latar belakangnya kuning, kulitnya pun kuning. Itu sesumpah ya. Nah itu dia. Kalau bersama orang beriman dia semayang, puasa, zakat, haji dan orang beriman itu. Kalau sama orang kafir dia sama dengan orang kafir. Ikut cakap orang kafir. Kalau orang kafir itu dandut, dia pun dandut juga. Dalam hatiku hanya ada kamu. Nah kalau orang kafir itu Hindustan, dia Hindustan juga. Ya aku jangan beli kain. Nah kalau orang kafir itu karaoke, dia pun karaoke juga. That's the way I like it. Kalau dia orang beriman, dia masuk selawat sama dengan orang beriman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh ubah apa? Ubah suasana. Dia boleh tukar warna. Nah, itu orang munafiknya. Allah kabur. Banyak lagi tanda-tanda munafik itu. Di antaranya apa kata Allah lagi? Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik lelaki dan perempuan sentiasa bekerja sama antara mereka. Mereka menyeru kepada kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan. Itu orang munafik. Dia kerjanya ngajak orang jahat buat mungkar. Mari kita menari atau orang munafik. Menyeru kepada kemungkaran. Nah, dan mencegah kepada kebaikan. Nah, mari kita ngaji. Siapa ngajar? Dia boleh tak bersiar. Dia bukan pandai no dia. Kebaikan. Nah, itu di antara tanda-tanda munafik yang Allah sebut dalam Quran. Nah, jadi kita jangan sewenang-wenang menuduh orang munafik. Itu kerja Tuhan, bukan kerja kita ya. Alright. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau amirtu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda tazawjaha li zawjaha." Ya. Artinya apa? Kiranya boleh aku mengubah, kiranya boleh aku menyuruh seorang untuk menyembah seseorang yang lain. Nah, saya aku akan
menyuruh seorang istri untuk menyembah suaminya. Ini ada cerita tau. Ada seorang badui. Seorang badui itu dia baru kenal Islam, baru masuk Islam. Nah, dia nampak Rasulullah pun dia pergi tanya Rasulullah. Nah, ini Rasulullah ya? Ya, kata Rasulullah ya. Kamu Rasul ya? Tak ada yang kata dia. Ini saya yang kata itu ya. Kamu Rasul ya? Rasulullah mana pernah sebut cakap orang membaca ya? Kalau dia kamu tu buktikan bahawa kamu ni Rasul ni. Kamu tunjuk kepada aku mukjizat ni. Dia nak mencabar Rasulullah. Kamu tunjuk kepada aku satu mukjizat. Ya. Jawab Rasulullah. Apa mukjizat kamu nak tengok? Ya, apa tahu mukjizat? Mukjizat tahu apa benda? Perkara yang luar biasa yang Allah anugerah kepada Rasul-Rasul. Itu namanya mukjizat. Kalau pada Rasul-Rasul namanya mukjizat. Kalau pada Nabi sebelum dia menjadi Rasul, itu namanya irhas. Itu namanya irhas. Alif, Ra, Alif, Sad, ya, irhas. Kalau pada wali-wali Allah, itu namanya dipanggil karamah. Benda yang luar biasa yang Allah tunjuk kepada wali-wali Allah. Itu karamah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, seperti Ibrahim Adham, ada karamah, kemuliaan. Nah, semua benda luar biasa tu. Kalau kepada orang-orang soleh, orang soleh biasa tu, dipanggil apa? Ma'unah. Ma'unah. Kalau benda luar biasa tu dibagi kepada orang kafir mana dia? Dia dipanggil istidraj. Ingat 5 perkara ya. Yang pertama, mukjizat. Benda yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Rasul. Ini izin dengan redha. Allah izin dan redha kepada Rasul-Rasul itu. Macam Nabi Musa yang dalam mukjizat apa? Apa dah? Dia empuk laut tu dia jadi jambatan. Campak tongkatnya dia jadi apa? Ular. Itu mukjizat ya. Itu namanya mukjizat. Kalau sebelum dia jadi Nabi, sebelum dia jadi Rasul, sudah ada benda-benda yang pelik. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dapat hidayah, sebelum disuruh diberi wahyu tu, pada surah yang pertama Iqra tu sebelum itu, awan sentiasa ikut dia ke mana pergi. Awan tu sentiasa ikut dia. Jadi orang lain kepanasan dia tak kena panas. Itu namanya irhas. Alif, Ra, Ha, Alif, Sad, irhas. Tapi sebelum nanti jadi Rasul. Yang ketiga karamah. Keramat. Kita orang lain kata keramat. Karamah. Seperti Syekh Qadir Jalani itu. Karamahnya apa? Dia berjalan, jalan, terserempak dengan perompak. Perompak pun ambil, tahan dia, tanya dia, kamu ada bawa duit tak? Dia pun seluk baju seluar Syekh Qadir Jalani itu, ambil duit itu, dia keluarnya duit itu. Udah dapat duit banyak, dia pun tanya, ada lagi tak? Kata Syekh Qadir Jalani ada je. Mana ada? Bak pisau tu. Dia pun ambil pisau tu, dia tetah benang yang jahitan pada baju tu. Tu tetah. Oh, dia minta dia tetah kan. Buka bajunya dalam jahit tu. Bila buka tengok, berkesul-kesul duit lagi banyak ni. Terkejut ombak tu. Kalau kamu tak kabur, mana aku tahu kamu ada duit lagi ni? Kamu kabur baru aku tahu kamu ada duit lagi kan? Kenapa kamu bingung nak kamu boleh tetah baju kamu tu? Padahal kamu aku kan tahu. Apa jawab Syekh Qadir Jalani? Mak saya berpesan jangan cakap bohong. Dia semua cakap mak ni. Mak saya berpesan jangan cakap bohong. Nama itu melutut ombak orang. Budak kecil umur 12 tahun ketika itu boleh mengaku dia ada duit. Dia orang tu dah cuek. Aku ni dah cuek bangkit merompak daripada aku. Ini yang budak kecil dia cakap bohong tak berani. Takut kena dia kan tuan. Dia pun melutut minta ampun.
Kata di Syekh Abdul Qadir Jalani, kamu nak minta ampun bukan dengan saya. Nak minta ampun kepada Allah SWT. Itu karamahnya. Karamah Syekh Abdul Qadir itu. Orang buat boleh minta ampun dengan dia. Itu luar biasa tak? Luar biasa tak orang buat boleh minta ampun dengan dia. Luar biasa itu namanya karamah. Yang keempat. Ya. Betul tak yang keempat? Orang biasa ni dia dapat ma'unah. Ma'unah tu artinya pertolongan Allah Ta'ala. Tak sangka-sangka ada aja Allah jalan menolong dia. Ini kita bukan dapat tau. Saya pada dapat. Itu ma'unah, pertolongan dari Allah Ta'ala. Saya pada dapat. Bukan saya ni soleh benar, tapi bolehkan ngajuk. Malam-malam masa itu saya malam boleh berjalan lagi, boleh buat tapasan keluar lagi. Balik tu dekat RTC Gopeng itu dah. Mun tampil pecah tayar mendapat saya pecah. Pancet. Saya masa itu tahu mawak aja. Bukan tahu muka tayar ke muka tayar tak tahu. Tahu mawak aja. Yang udah kepih tayar kan. Saya berdiri dekat kapal tu. Di mana aku nak tidur malam ni. Masa itu bukan sekarang ni amannya. Kalau sekarang ni dulu tanah batu-batu apa tu? Batu tanah jalan ni dah jalan nak pergi Kota Raja. Itu lah tanah masuk dalam tu kan. Di situ. Lengang je orang tu. Saya berdiri lama tu. Tengah berdiri tu berhenti satu motor. Di atas motor tu ada dua orang menggali. Pakai serban. Agaknya menggali tu tengok orang yang berhenti tu pun serban. Dia memang serban ni geng aku. Dia pun berhenti. Apa pasal dia kata dia? Saya pun gambar, tayar saya pecah ni kata. Dia pun tanya, ada jack kata. Awak tak tahu apa benda jack macam gitu ya? Ada kunci, buka bonet saya tengok. Saya pun buka bonet. Tengok. Ada jack, ada. Dia pun mengeluarkan jack tu, dia buat order. Saya dah nolong tak bagi. Ini jauh sikit. Kita orang bikin gitu kan. Gitulah. Tengok ada tayar spare. Dia pun pakai tukar tayar tu. Keluarkan tayar yang pecah tu, masukkan dalam bonet balik. Tayar yang spare tu letaknya di ganti ni. Elok dah pam kan? Sudah selesai lah. Sudah siap je. Saya pun nak nyelup poket, nak bagi duit umpamanya. Nak bagi duit kat cadangnya. Bertumpah. Kalau nak banyak pun nak bagi RM10 cadang. Marahnya, jangan. Kita tolong Haji. Tolong saja kata. Dia tak tahu nyebut ikhlas. Katanya dia, saya tolong dengan ikhlas. Tapi dia tak tahu nyebut ikhlas. Saya tolong betul. Saja mau tolong kata dia. Saya pun nongin lah. Start untuk kau terus balik. Itu namanya apa? Ma'unah. Tak bersangka-sangka. Itu pertolongan Allah Ta'ala. Bukan ganjil benar, tapi ganjil lah. Kalau tidak malam itu saya tidur situ tu. Itu namanya ma'unah. Yang kelima, istidraj. Istidraj ni orang kafir. Macam David Copperfield tu. Tengok je sudu tu boleh bengkok sudu tu ya. Itu orang kafir. Macam ahli sihir Firaun. Campaknya tali jadi ular banyak. Tapi mukjizat Nabi Musa, campaknya tongkat jadi apa? Jadi ular besar, memakan segala ular-ular yang kecil tu. Itu namanya istidraj ya. Macam orang Hindu tu. Itu istidraj tu. Senang kan? Nyucuk lidah. Ada orang Hindu pun dia nyucuk lidah. Cucuk dah. Tu dah well. Mantu-mantu darah. Tak ada apa pun. Elok ni. Itu jalan atas kaca. Tahu kaca? Betul? Barin atas bara api. Tak ada apa pun. Elok je. Itu namanya istidraj ya. Itu lima perkara. Ini betul lah cerita tadi. Cerita Nabi tadi dengan apa? Arab Badui tadi. Ya. Tunjuk kepada aku satu mukjizat. Kata Nabi, kamu nak tengok apa? Kata Badui itu, tengok tu pokok tu. Pokok tu, dia dah kering tu. Banyak tu, tahu banyak? Dia minta dia ke perak ya. Banyak tu lah. Pokok yang dah kering. Coba kamu panggil pokok tu. Tak.
berjalan menuju ke kamu. Boleh tak berjalan menuju kamu ni? Kata Nabi, kalau aku manggil, kamu kata aku sihir. Kamu kabur di pokok tu. Kabur pada Arab Badui itu. Kamu kabur ke Muhammad memanggil kamu. Arab Badui itu gila. Pada pokok tu. Dia pun kabur. Wahai pokok, Muhammad panggil kamu. Pokok tu rong goyang. Ni kami orang tengok ni. Goyang. Itu dia keluar daripada akun tu. Dengan akun tu kalau jalan pokok tu. Sap. Menuju ke arah Nabi Muhammad SAW. Kita berkata Nabi. Suruh dia balik. Badui pun kabur dia. Wahai pokok, balik ke tempat kamu. Pokok tu gesan balik. Cak. Masuk ke lubang balik. Nengok itu Badui itu pun terus mengucap 2 kalimah syahadat. Terus menerima Rasul itu sebagai orang beriman. Sebagai Rasul. Terus dia beriman. Kemudian dia nak minta sujud kepada Nabi. Dia nak minta sujud kepada Nabi. Sudah dia mengucap kalimah syahadat, dia nak sujud kepada Nabi itu. Itu yang Nabi kata ni. Kalaulah seorang itu, kalau boleh aku menyuruh seseorang untuk menyembah seseorang yang lain, nescaya aku perintahkan isteri-isteri supaya menyembah suaminya. Ini hadis ni ya. Ni ngapa pada Arab Badui tu. Kalau boleh seorang tu menyembah yang lain, saya aku perintahkan segala isteri-isteri saya sujud pada suami. Tapi tak boleh. Kalau boleh entahlah ya. Balikkan suami itu sujud. Mujur tak boleh ya. Kerana kita nak menyembah hanya siapa? Siapa saja? Allah ya. Orang tak boleh menyembah. Itu dia. Itu hebatnya darjat suami terhadap isterinya. Sabdanya ialah kerana hak suami itu amat besar ke atas pundak isterinya. Besar hak suami terhadap isterinya. Sabdanya yang lain. Aiman ri'ati banatu ya kebata. Banatu wa zawjaha anha radin dakhaltal jannah. Dakhalatul jannah. Artinya mana satu isteri yang menginap sepanjang malam, sedang suaminya redha terhadapnya. Satu malam dia bersama dengan suaminya, suami redha dengan dia, tak makan dengan dia. Redha apa ni? Sepanjang malam sedangkan suaminya redha terhadapnya, ia mudah masuk surga. Betul, jangan sekali-kali menyinggung perasaan suami. Jangan sekali-kali menjadikan suami itu marah. Jangan sekali-kali menjadikan suami itu merajuk. Jangan. Kalau merajuk, tak dapat masuk surga. Layan suami itu betul. Itu apa saja kehendak suami itu dilaksanakan, kecuali yang melanggar syariat. Kalau tak melanggar syariat, tak ada. Begitu juga kalau suami itu mengajak dia untuk bersama, dia nolak, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai ke subuh, sampai ke esok pagi. Bila ngajak, kena sanakan. Walaupun dia sedang berada di atas ekor unta. Di tengah dia ada atas belakang unta. Kalau suami ngajak, kena tunaikan. Kalau dia suami mau kahwin, nantak saya kata FD saya tak. Kena tunaikan kehendak suami. Kalau nak masuk syurga lah. Kalau suami terreda, terus dapat masuk syurga ya. Dia mudah masuk syurga. Dan sabdanya yang lain. Mana kita kos lain ni? Kos lain saya mana tu? Ada.
Idza salatil mara ma, mar'atu khamsaha wa shamat syahriha wa haqqat wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabal jannah Sikti itu orang perempuan ya. Nah, kiranya seorang perempuan itu bersemayam, tengok tugas orang isteri ya, semayam di waktu, kemudian berpuasa di bulan ya di sebulan puasa tu, tak ada contoh kecuali ada manik. Nah, ada perkara yang menegahkan dia. Kemudian memelihara kehormatannya, suami tak ada dipelihara kehormatannya, jaga maruahnya, jaga harta suami itu. Dan mentaati suaminya akan dikatakan kepadanya, Allah kata kepada dia, masuklah ke dalam surga. Nah, dan dari mana-mana satu pintu yang kau mahu. Mana pintu nak buat masuk pintu. Nak surga mana? Nak surga Firdaus masuk. Nak surga Jannatul Adnin masuk. Nak surga Jannatul Ma'wa masuk. Nak surga apa lagi? Apa sajalah, mana-mana surga ya. Nak surga Jannatul Jalal masuk. Nak surga apa lagi? Jannatul Qarar masuk. Surga ada berapa? Tuan-tuan dan puan-puan? 8. Yang pertama Firdaus, yang kedua Adnin, yang ketiga Ma'wa, yang keempat Darussalam, yang kelima Jannatul Na'im, yang keenam Jannatul Khuld, yang ketujuh Jannatul Jalal, yang ke-8 Jannatul Qarar. Mana enggak masuk ikut mana itu ya. Dan sabdanya lagi, la yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Artinya Allah tabaraka wa ta'ala itu memberi berkat kepada kita ya, dapat berkat. Allah tabaraka wa ta'ala ya, tidak akan memandang dengan pandangan rahmat. Allah tak bagi rahmat. Tidak akan memandang dengan pandangan rahmat terhadap seorang istri yang tiada mensyukuri suaminya. Kita syukur dengan suaminya. Malah dia menghina suami. Apa ni abang ni kurus kering no kan? Apa ni abang ni gemuk lepon no? Apa ni abang ni hitam no kan? Jangan menghina-hina suami. Sedang ia tiada pernah dihampuakan oleh sang suami. Suami tak pernah mengampunkan dia. Apa dia ditunaikan oleh suami. Tapi dia menghina suami itu. Tak suka dengan suami. Macam-macam dihina suami ya. Dia takkan dapat surga ya. Dan dapat dilaknat oleh Allah ya. Artinya apa? Tak dapat pandangan rahmat. Jadi tak ada rahmat, tak layak masuk surga. Dan tengok satu lagi dah. Inna da'ar rajulu zawjahu ila qirasihi balam ya'ti balam ta'ti fabata asbana alaiha la'nataha al-malaikatu hatta tasbih. Ini yang saya kata tadi. Jika suami mengajak istrinya ke pembaringan, ajak tidur isteri itu, nak tidur sama, dia nak bersama dengan istrinya itu.
Ya. Mengajak istrinya ke pembaringan, ya, sedangkan dia tiada memenuhi kandang suami itu. Nanti dia nengok anu dulu dia, nengok punya lapuk dulu ni. Nanti dia suami nak kerja dia, nanti dia. Oh sampai ngumpah balik ini. Ya ada dah suami itu. Malah kita itu untuk balik ini. Di sana. Ya. Ya. Sedangkan dia tiada memenuhi kehendak suami, sehingga menyebabkan suami itu tertidur. Tertidur, lama-lama terus dia, kecewa dia. Ya, sepanjang malam sampai pagi itu, maka para malaikat akan mengutuknya, melaknat dia, celaka kamu, malaikat. Sampai pagi itu, malaikat mengutuk dia. Kalau dia gagal memenuhi hajat suami dia, itu tugas istri terhadap suaminya. Oleh itu, sekalian istri wajib mentaati suaminya. Sampai banyak mana tu? Habis itu ya. Ustaz dah sampai. Dia wajib. Apa dia wajib? Apa arti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat, mesti taat. Tahu mesti? Ya. Kalau tidak berdosa besar, takkan dapat masuk surga. Jadi itu tugas istri terhadap suami. Kita akan sambung lagi insya-Allah akan datangnya. Kita akan baca nanti apa ni? Oleh itu dia, kita mulakan oleh itu dia. Panjang cerita ni. Alright, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Objection overruled. Pandai dan cakap putih dah pandai, ya? Anybody has got any problem to ask about your husband, about your family, about your children? Tak ada. Ada, sila. Bagi orang perempuan, selain daripada 4 perkara tadi, kan, boleh masuk mana betul kan? So sekarang ni kalau orang perempuan tak payahlah menuntut ilmu lagi, betul dia. Menuntut ilmu dia. Itu bukan terhadap suami. Dia tak ada kena dengan suami menuntut ilmu tu tentang diri dia. Wajib menuntut ilmu. Ya? Cuma dia tak wajib memasak. Tapi kalau dia masak juga, dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Dia tak wajib nyapu sampah. Tapi sekali dia nyapu sampah tu, dapat pahala sekali subhanallah. Nak tak nak? Dia tak wajib basuh kain. Tapi sekali dia beruh, sekali beruh, dapat subhanallah. Nak tak nak? Subhanallah ni sekali sebut je pahalanya memenuhi langit dan bumi. Nak tak nak? Ya? Walaupun dia tak wajib, hukumnya sunat. Kalau dia berpeluh-peluh, keluar-peluh kerana memasak untuk suami dia, peluh itulah nanti akan memadamkan api nerakanya. Nak kata tak? Itu dia, ya. Bukan mana apa tak buat. Yang wajib tu, yang anu tu wajib, ya. Melayan suami itu wajib. Malahan menyusukan anak pun tak wajib. Tapi kalau dia buat, dapat pahala tak? Dapat pahala, besar pahala tu, ya. Okay. Does that answer your question? Alright. Lagi? Habis. 5 kali habis. Okey, sekian dulu. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم أنت الذي علمت فعلمت وأنت الذي فتحت فهمت فلك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقلت الحق وعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت علم الإنسان ما لم يعلم